Hai dan Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tajuk pembentangan kami yang bertajuk Perjalanan Tanah Melayu dalam menuju kemerdekaan. Penentangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan terhadap British. Yang pertama ialah Pulau Pinang, iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah pada tahun 1778 hingga 1798. Sultan Abdullah Mukarram Shah mula menentang British di Pulau Pinang. Puncanya kerana Syarikat Hindia Timur telah memungkiri perjanjian Inggeris Kedah pada tahun 1786. Kesannya, ia menyebabkan Syarikat Hindia Timur Inggeris berjaya menapak di Pulau Pinang. Seterusnya di kawasan Naning, iaitu Datuk Dol Said. Dol Said mulakan penentangan beliau di Naning pada tahun 1831. Punca penentangannya adalah kerana cukai yang dikenakan tidak berpatutan. British menakluk Naning pada tahun 1832 setelah serangan British yang ketiga dan Dol Said hidup dalam buangan di Melaka. Seterusnya di kawasan Perak. Ia bermulanya di Perjanjian Pangkor ditantangani oleh Raja Abdullah di mana Perak akan menerima seorang residen British, iaitu J.W. Bush, merupakan residen British pertama di Perak. Pada 1875, Datuk Maharaja Lela telah membunuh J.W. Bush di Pasar Salak. Puncanya ialah disebabkan kerana campur tangan British dalam adat rasam orang Melayu. Seterusnya di kawasan Pahang, Datuk Bahaman menentang British kerana beliau hilang hak mengutip cukai. Jawatannya sebagai pembesar juga dilucutkan. Datuk Bahaman menyerang Balai Polis Lubuk Terua dan mendapatkan kembali Lubuk Terua pada tahun 1891. Namun pada awal 1896, Datuk Bahaman berundur ke Siam dan mendapatkan perlindungan di sana. Pengikut Datuk Bahaman dan juga Mak Kilau dan Tok Gajah dianggap mati oleh British ketika bertempuran. Seterusnya di Negeri Sembilan, iaitu Yang Tuan Antah menentang British kerana Datuk Kelana Said Abdul Rahman membenarkan British membina lombong di kawasan Yang Tuan Antah. Pada 1875, British menggunakan meriam Datuk Kelana untuk menentang Yang Tuan Antah. Governor Ansor dari Pulau Pinang mengentui serangan di kubu Yang Tuan Antah. Beliau terpaksa berundur ke Seri Menanti dan apabila berita mengatakan tentera British sedang menuju Seri Menanti, Yang Tuan Antah dan keluarganya berundur ke Johor untuk mendapatkan perlindungan. Pada tahun 1876 pada bulan Mei, Yang Tuan Antah mengadakan perjumpaan dengan 4 undang-geri 9 dan Governor Singapura, William Jervois. Mereka bersetuju untuk membuat perjanjian damai di mana Yang Tuan Antah akan memerintah beberapa kawasan di Negeri Sembilan. Penentangan tokoh Tanah Melayu di Kelantan dilaksanakan oleh Tun Janggut. Sebab penentangan adalah untuk menentang sistem cukai dan pelaksanaan sistem penasihat British, dan pada masa yang sama beliau enggan membayar cukai. Bantahannya tidak dilayan oleh pegawai daerah Pasir Putih dan pihak polis diarah menangkap Tok Janggut tetapi gagal. British menyerang Pasir Putih dan Tok Janggut menyerang Pasir Putih dan berjaya mendudukinya, dan sebuah kerajaan dibentuk dengan Engku Besar Jeram sebagai raja dan Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Cik Ishak sebagai pegawai daerah. Dengan menggunakan nama Sultan Kelantan, British menyerang dengan kapal HMS Cadmus di Saring. Kesan penentangan tersebut ia melumpuhkan perjuangan Tok Janggut kerana serangan ini tersusun dan peralatan yang lebih moden. Kesannya Tok Janggut terkorban dan mayat diarak ke seluruh pekan Kota Baru sebelum digantung dalam keadaan kepala ke bawah dan kaki ke atas sebagai amaran kepada masyarakat tempatan yang berani menentang British. Seterusnya di Terengganu, Haji Abdul Rahman Limbong menentang British di Terengganu kerana sistem cukai yang menyukarkan petani miskin. Beliau juga menentang akta tanah yang diperkenalkan oleh British pada waktu tersebut. Pada tahun 1928, Haji Abdul Rahman Limbong menyerang balai polis di Kuala Berang dan pergi ke Kuala Terengganu untuk meyakinkan Sultan Terengganu untuk membantu beliau. Namun Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap oleh pihak British dan beliau telah dibawa negeri ke Mekah. Di Sarawak pada asalnya di bawah jajahan Kerajaan Brunei sebelum tahun 1841. Selepas satu peristiwa tercetus, keluarga Brooke mula memerintah Sarawak dengan gelaran Raja Putih dari tahun 1841 sehingga 1941. Sewaktu Raja Putih memerintah Sarawak, Lentap dan Syarif Masahu merupakan dua tokoh yang menentang pentadbiran Brooke di Sarawak, namun kedua-duanya gagal.
Seterusnya adalah penentangan tokoh Tanah Melayu di Sabah. Sabah pada asalnya diperintah oleh Kesultanan Sulu sehingga tahun 1888, di mana Sabah menjadi wilayah perlindungan Inggeris sehingga tahun 1942. Dalam tahun British memerintah Sabah, Mat Salleh yang mula menentang pada tahun 1894 sehingga tahun 1900, dan Antanum tahun 1915 cuba untuk menentang Inggeris namun gagal. Perintah Darurat Parti Komunis Malaya dan Pilihan Raya yang pertama. Pada 1948, kerajaan British telah melaksanakan Perintah Darurat. Ini berlaku selepas Jepun menyerah kalah dan terdapat kekosongan kuasa di Tanah Melayu. Yang kedua, pada waktu ini, Parti Komunis Malaya PKM mula mengganas selepas 2 minggu penangkapan ahli PKM. Ahli tersebut diharamkan di Tanah Melayu. Seterusnya, ahli PKM yang paling berpengaruh ialah Ching Peng, Yung Kor dan Lau Li. Pada Julai 1955, pilihan raya pertama Persekutuan Tanah Melayu diadakan dan parti perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC telah menang pilihan raya tersebut. Pada September 1955, Ching Peng menulis surat perundingan kepada Tunku Abdul Rahman untuk mencapai kata sepakat. Rundingan ini diadakan di Baling, Kedah pada Disember 1955 di antara wakil parti perikatan dengan wakil PKM. Ching Peng berjanji meletakkan senjata PKM diiktiraf dan kebebasan mereka tidak disekat, namun Tunku Abdul Rahman menegaskan bahawa PKM perlu menyerah kalah. PKM enggan menerima pelan kerajaan dan kata sepakat dicapai dalam rundingan tersebut. Tunku Abdul Rahman menarik balik tawaran pengampunan pada bulan Februari 1956. Seterusnya adalah rundingan di London untuk mendapatkan kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman pernah pergi ke London untuk berunding dengan kerajaan British pada tahun 1954, namun rundingan ini tak membuahkan hasil. Namun, dengan kejayaan Parti Perikatan pada pilihan raya umum 1955, parti tersebut membentuk Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu di mana Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri. Pada 1956, rundingan kedua diadakan dengan kerajaan British tentang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Rundingan ini diadakan bersama kerajaan British dengan Raja-Raja Melayu serta Parti Perikatan. Berbagai persetujuan dicapai dan Tunku Abdul Rahman dibenarkan untuk mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Rombongan ini tiba di Bandar Hilir, Melaka pada bulan Februari 1956. Seterusnya adalah detik kemerdekaan Tanah Melayu. Pada tengah malam 30 Ogos tahun 1957, bendera Union Jack iaitu bendera British telah diturunkan dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu di Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur. Pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Studio Merdeka dengan dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, tetamu-tetamu khas seperti Duke of Gloucester sebagai wakil Queen Elizabeth. Beliau menyerangkan watika perlembagaan yang dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman selesai pengisytiharkan dibaca. Laukan Merdeka dilaukan sebanyak 7 kali dan disambut oleh ribuan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Upacara ini disusuli dengan seruan azan menandangkan bahawa Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu dan diiringi nyanyian Negaraku sebagai lagu kebangsaan. Sebanyak 100 das tembakan meriah dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.